Ya, cikgu record. Okey. Okey, ni yang ni Cikgu tak tahu kamu kat rumah dah hafal sifir atau belum, tapi cikgu pernah ingatkan dalam kelas, kalau masih tak hafal sifir, kamu akan menghadapi kesukaran untuk buat soalan ni. Sebab dia ada cara yang kalau kita tak nak hafal sifir, tapi cara tu sangat lambat dan sangat buang masa. Kalau kamu gunakan masa sepenuhnya waktu PKP ni kamu hafal, soalan macam ni, bahagi selepas ni memang kamu tak ada masalah nak buat. Tapi kalau kamu masih tak hafal lagi, memang kamu akan merangkaklah buat benda ni. Okay, sebab benda ni kena hafal baru boleh jawab dengan laju. Okay, so hari ni saya bukan nak ajar tentang cara nak hafal sifir, tapi hafal sifir tu boleh buat selepas ni, boleh buat lama lagi kita duduk rumah, kena buat. Okay, minta tolong waris hantar lah. Okay, kena juga hafal macam mana pun untuk kamu nak laju buat sifir. Tapi saya ajar juga cara macam mana kalau misalnya kata sekiranya kamu hafal secara mengikut jawapan. Okay, contoh kamu hafal sifir 2 kan, kamu hafal 2, 4, 6, 8, 10. Boleh juga nak guna kaedah tu tapi lambat sikit lah. Okay, tengok contoh yang pertama. Lanjut darat lah. Hari ni kita masuk darat sahaja dulu, tak banyak pun. Okay. Soalan yang pertama, dia buat 3 darab 12. Okay, yang dalam ni, kamu tengoklah. Ada tentang cerita pasal limau, okay. Dia masukkan setiap kotak tu 12 biji limau. Dalam satu kotak, ada 12 biji limau. So, ditanya, berapa jumlah limau untuk 3 buah kotak? Takkanlah kamu nak kira satu-satu kan? Lambatlah, jadi kena darab. Okay, so, kalau ni, kita boleh darab terus sebab sifir 12 kalau kamu hafal, kamu boleh dapat jawapan terus. Jawapannya 36. Okay. Untuk yang tak hafal, dia boleh buat dalam bentuk lazim. Okay. Biasanya dalam bentuk lazim, nilai nombor yang besar kita letak di atas, manakala dia punya nilai nombor yang kecil ataupun merangkap sifir dia tu kita letak di bahagian bawah. So ini adalah sifir 3 dah. So kaedah dia adalah seperti kamu letak kat depan Ni, saya besarkan sikit. Okay, 12 darab 3. Okay, yang ini mesti darab dengan dia. Kalau tambah ni tambah ni betul. Tapi kalau darab, semua kita menuju ke dia, ke sifir tu. Okay, ni 2 darab 3. Okay, kalau kamu dah hafal tak ada masalah, kamu terus jawab 6. 1 darab 3. 3. Yang saya kata susah tu, kalau misal kata kamu hafal mengikut jawapan di hujung. Contoh kamu hafal sifir 3 tapi kamu tak hafal secara rawak. Secara rawak tu yang saya maksudkan macam contoh bila saya tembak kamu, saya kata 4 darab 3 berapa? Kamu boleh jawab 12. Tapi kalau kamu tak hafal macam tu, kamu hafal secara jawapan. Contoh 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Okay, sama sini 30. Lepas tu apa? 33, baru 36. Okay, kat sini ni, kamu nak cari ni. Okay, contoh 2 darab 3. Yang kat sini pula, sini adalah bilangan yang pertama, ni bilangan yang kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat, bilangan kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12. Yang saya kata jadi lambat tu kalau kamu menghafal kaedah macam ni, secara jawapan, kamu akan susah nak dapat jawapan secara terus. Kamu kena salin benda ni, lepas tu kamu kena tahu bilangan. Sebab kalau ikut dia punya bentuk lazim ni, ini adalah bilangan dia. Ini adalah bilangan yang keberapa tu. Dan ini adalah sifir dia. Okay, so kamu tengok salah satu, ini adalah 2, maknanya bilangan yang kedua. So kamu akan jumpa jawapannya yang di sini. Nampak?
2 darab 3, 6 ni. Ni maksudnya 2 darab 3 jawapan dia 6. Lambat macam tu. Tapi takkanlah 2 darab 3 pun tak boleh hafal lagi kan? Masalah lah kalau kamu tak hafal lagi 2 darab 3. Ini tak apa, sifir ni masih nombor yang kecil. Kita akan jumpa nanti nilai nombor yang agak besar sedikit lah. Kemudian 1 darab 3. Takkan tak hafal kan? Untuk sifir 1, ingat sampai bila-bila. Apa jua nombor yang didarab dengan 1, dia akan patah balik nombor dia sendiri. Contoh, 1 darab 3 dia akan patah balik nombor 3 tu sendiri. So, sinilah. Siapa tak hafal dia kena tengok sini lah. Faham lah? Terusnya, muka surat 61. Tengok muka surat 61. Harap-harap kamu dekat rumah ni, lama lagi kat rumah ni, habis je waktu cuti, waktu weekend, tolong hafal sifir. Sifir kena hari-hari buat baru boleh hafal. Nombor 2, kamu tengok dia susun secara melintang. 4 darab 121. Kamu tak boleh nak teka terus sebab kamu tak hafal pun sifir 4 darab, kamu hafal sifir 4 tapi kamu tak hafal pun 121 darab 4 berapa. So kamu kan kena buat dalam bentuk lazim baru kamu boleh jawab dengan mudah. Kalau kamu boleh jawab terus, dah hafal, dah tak ada masalah. 1 darab 4, 4. 2 darab 4, 8. 1 darab 4, patah balik dia. Sama macam tadi, 4. Terus dapat jawapan 484. Tapi itulah saya kata, kalau kamu hafal secara macam saya ajar yang tadi, kalau kamu hafal secara jawapan, maknanya kamu hafal jawapan sifir 4 saja, tapi kamu tak tahu dia tu bilangan yang berapa. Kamu kena susunlah pelan-pelan macam tadi. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32, 36. 9, 10, 40, 44, 48. Ini jawapan. Kamu hafal secara macam ni. Saya tahu ramai yang hafal cara macam ni. Saya tak kata salah nak. Cuma saya kata lambat. Kamu boleh try buat latihan. Kamu guna kaedah ni. Saya tak berapa suka kaedah ni sebab kaedah ni sangat lambat. Kalau boleh saya nak murid saya cepat. Dia laju. So ingatlah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang saya kata tadi, di atas ni adalah dia punya bilangan. Bilangan tu maksudnya nombor ni. Ni bilangan yang pertama, bilangan yang kedua, bilangan yang pertama balik. 1 ni 4 jawapannya, 2 bilangan 2, 8. 1, 4 dapat. Pilihan di tangan kamu. Kamu nak pilih cara yang mana satu, kamu tentukan sendiri. Kalau kamu tak suka cara macam ni sebab lambat, sebab leceh, banyak benda kena buat, kamu kena hafal. Duduk rumah lama, 1 hari 1 sifir, boleh hafal. Naik sekolah, insyaAllah mesti boleh jawab. Tapi kalau dah jam 4 pun masih tak hafal sifir, memang kamu akan jadi susah lah nanti. Nombor 3. Kamu tengok pula nombor 3. Dalam buku teks masih soalan, masih di muka surat yang sama. Muka surat 61. Nampak ni? Saya dah kata nilai nombor dia dah makin besar. Memang sifir dia kecil, sifir 2. Tapi kat sini ni dah besar. Selalunya kamu jumpa 4 darab 28. Ni dah 2000. Ni dah 2013 darab 2. So kamu tak boleh nak congak. Tak nak kamu kena buat bentuk lazim. Baru kamu boleh dapat jawapan yang betul. 2013 darab 2. Tanpa menulis jawapan. Kita terus buat sahaja. 3 darab 2, 6. 1 darab 2, 2. Sifar darab 2, sifar. 2 darab 2, 4.
tips dia. Macam tadi saya kata kalau sifar satu, apa-apa nombor berjumpa dengan nombor satu, dia akan patah balik diri dia sendiri. Contoh, 1000 darab 1, dia akan patah balik diri dia iaitu 1000. Kalau 516 darab 1, dia akan patah balik 516, tak perlu nak kira. Tapi kalau apa-apa nombor berjumpa dengan sifar, dia terus jadi telur ayam. Okay, dia terus jadi sifar. Contoh, 1673 darab sifar. Jawapannya sifar. Tak perlu nak kira dah. Okay, faham? Hanya satu dengan sifar saja yang kamu senang nak jawab. Okay, yang lain semua kamu kena hafal. Okay, so jawapan dia 4026. Cikgu tak buat dah kaedah tu. Kalau kamu pilih kaedah tu, kamu buat sendiri. Okay. So, Cik Padang ini nombor 3 dah selesai. Nombor 3 tadi. Nombor 3 dah selesai. Okay. Kemudian, yang ini muka surat 62. Okay. Untuk kes soalan yang kenapa diguna sifar 10, 100 ataupun 1000, maksudnya gabungan di antara digit satu dengan sifar, kita ada cara yang lebih mudah untuk kita jawab tanpa buat bentuk lazim. Okay? Maksudnya dalam keadaan melingkar pun kita boleh jawab. Ini muka surat 62. 596 darab 10. Tadi cikgu cakap nak tak nak kita kena buat bentuk lazim tu. Tapi untuk kes yang macam darab 10 ataupun darab 100 ataupun darab 1000 kat bawah ni, kat tepi dia ni, kita boleh guna kaedah melintang saja tanpa perlu guna kaedah lazim. Sebab bila main dengan digit yang bergabung, yang gabungan di antara satu dengan sifar, kamu boleh jawab terus. Okey, contohnya saya kata tadi. Okey, contohnya tadi saya kata ni, nampak? Satu ni sifar. Okey, kita tengok salah satu dulu. Tadi tips untuk sifar satu, dia akan patah balik nilai dia walaupun nilai dia tu besar. Yang patah balik tu yang mana? Yang sebelah sini ke? Kan? Yang sebelah sini. Okey, 596 darab 1, dia akan jadi 596. Okey, faham kan? Kemudian, sifar kat belakang ni bukan bermaksud ini darab ni. Tak. Ini maksudnya ini darab ni lah. Okey, maksud ni darab ni dia akan jadi sifar. Ataupun kamu nampak je berapa dia punya sifar tu, kamu salin balik sahaja. Okay, contoh lain. Cikgu bagi lain yang bukan dalam buku teks. Nombor yang sama. Okay, ini darab 100. Okay. Nampak dia main digit gabungan satu dengan sifar. Okay, tengok ni dulu. Satu ni dengan 596. Salin balik. Jawapan dia 596. Okay, dia ada dua kaedah lah. Okay, pasukan padang ini, kamu tengok kat ini. Ni darab dengan ni dia akan jadi kosong kan, cikgu cakap tadi kan. Okay, kemudian di padang tengok ini pula. Ni darab dengan ni dia akan jadi kosong juga. Ingat dua tu je, okay. Tapi kaedah ni hanya boleh digunakan kalau dia bertemu dengan sifar sama ada 10, 100, 1000 ataupun lagi banyak lah, 10,000, 100,000. Itu nantilah tahap 2 nantilah. Okay, ni maksudnya darab cepat. Kita tak perlu dah nak guna kaedah secara lazim macam ni dah. Tak perlu dah. Okay. Nak cepat lah maksudnya. Okay. Tengok pula muka surat 62. Sama lagi. 78 darab 100. Okay. 78 darab 100. Nah. 78 darab 100. Okay, cikgu salin soalan dulu. Nombor 6, ni nombor 5. 10 darab 1000. Nombor 7, 9 darab Okey, nombor 7 ni nanti kamu pening. Buat sikit-sikit. Okey, yang ni. Nampak? Dia masih gabungan satu dengan sifar. Walaupun kamu nampak ni adalah 100, ni adalah 1000. Tapi kamu set dalam kepala otak kamu. Okay. Satu dia ada tips, sifar dia ada tips. Okay. So,
Tengok ni dulu, 1 darab 78. 78. Okay, ni buang, ambil juga. Ni darab ni jadi berapa? Sifar. Okay, buang ni, garis yang ni. 78 nak sifar, dapat sifar. Kak, cikgu tak dengar suara je kak. Kak komen lah, tekan jap. Tak dengar? Tekan jap. Dengar lah. Dia kata cikgu tak dengar suara. Bukan suara. Semua tak dengar ke? Semua tak dengar ke? Yang lain dengar tak? Dengar. Saya dengar. Saya Mariam tak dengar. Saya juga. dengar. Dengar. Mariam tak dengar ke? Dengar. Yang lain dengar kan? Paling kuat ni. Saya dengar. Saya dengar. Ada. Saya pun Dekat PC Mariam kot ada, cuba tengok dekat bahagian apa volume tu. Kotlah slow ke? Ya. Sebab yang lain okey kan? Okey. 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 Boleh lah cikgu terus. Okey Mariam. Ya, saya cikgu terus dulu lah. Okey. Kemudian yang ini 10, yang lain mute dulu. Okey, tak apa, yang Mariam mungkin mak di tengah settle sekejap. Yang lain mute dulu, nanti senang dengar. Okey, kalau yang ni kamu nampak, ni 1-0 cikgu, 1-0 juga ni. 1-0, okey. Yang ni lagi senang. Okey, 1 darab 1 berapa? Ni, tengok ni dulu. 1 darab 1 apa? Okey, 1 kan, dia akan patah balik nombor dia kan. Lepas tu, kalau yang kamu jumpa ni, kamu kira je berapa dia punya sifar dia ada. 1, 2, 3. Tambah satu lagi, 4. 1, 2, 3, 4. Okey? Faham? Satu darab 10, 10. Sifar darab 10, sifar. Sifar darab 10 lagi, sifar. Sifar darab 10 lagi, sifar. Nampak? Jawapan dia 10,000. Tak perlu dah buat kaedah lazim. Kamu guna je kaedah darab cepat. Okey, Mariam dah boleh dengar? Okey, ada lebih kurang masa 10 minit lagi nak. Kejap lah, saya tengok satu lagi. Okey. Okey, satu lagi. Okey, cuba buka buku aktiviti. Yang ni buku tulis ada kat rumah tak? Tak apa, nanti boleh tengok sekali lagi sebab saya rakam ni. Nanti saya masuk dalam Telegram. Buka buku aktiviti ada dekat kamu tak ke kat sekolah? Cikgu tak dengar. Ada. Kalau yang tak ada, kamu Saya ada. lah dalam buku tulis. Ya ada. Ada. Saya rasa ada kan? Sebab saya tak pegang. Saya ada. Saya ada. Okey, kamu buka muka surat 39. 3 SAB 1, dia dah buat hari tu tapi kamu orang kata apa, ulang kaji balik sebab hari tu saya tengok ramai yang tak hafal sifir lagi. Masalah sikit lah yang tak hafal sifir ni. Okey, kamu tengok muka surat 39 yang ini. Okey ni. Nampak ah? Okey. Tanda siap-siap dulu. Kejap saya nak tengok yang mana satu kena buat. Sekejap cikgu cari. Okey. 39 ni semua tanda semua 1A, 1B, 2A, 2B, 2C semualah. Kejap lagi cikgu ajar macam mana cara nak buat untuk soalan contoh macam E tu. E, F, G, H tu. Tanda dulu, kamu tanda dulu. 39 ni semua. Sekejap lagi tahun 4 nak masuk. Okey dah semua dah. Satu muka surat tu ya.
Okey, yang itu buat terus dalam tu. Kalau misal kata ada yang tak ada, misal kata mana dah tahu dia tak datang kat sekolah kan, jadi cikgu tak bagi, kamu salin lah. Nanti cikgu ambil gambar, kamu buat dalam buku tulis. Salin je, tak masalah pun. Okey, satu lagi, ni 62, muka surat 62, cuba ini ni. Memang kamu nampak saya banyak bagi, tapi benda ni kena buat latihan banyak baru kamu boleh mahir. Okay, ni A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Semua ni lah, yang ini dalam buku tulis, yang tadi dalam buku aktiviti. Boleh tak? Sebab benda ni sekejap je. Kalau kamu dah hafal sifil lagi, laju je buat. Tak sampai 10 minit pun siap. Okay. Sekarang tengok kat depan, saya nak ajar macam mana cara nak jawab kalau misal kata tengah-tengah ni kosong. Maksudnya dia ada anu di situ. Cikgu, Ha, yang cuba ini tu muka surat berapa? 62. 62 cuba ini. Kamu buat dalam buku tulis matematik. Kalau misal kata buku tulis tu ada, contohlah ada dekat cikgu kan. Sebab kamu kat sifil tu kan. Kamu gunalah buku apa-apa dulu, nanti kamu hantarlah. Okay. Tak apalah, tak kisahlah guna buku apa pun. Janji tulis. Tak perlu nak print ke apa noh. Kalau tak ada buku teks, tak kisah saya bagi gambar. Nanti kamu tengok rujuk dalam ni. Okay, kejap Okay, contoh kamu tengok saya bagi sikit Okay, contoh 5 darab berapa dapat 500. Okay, contoh Okay, 5 darab berapa dapat 500. Nampak tak? Kat sini ada suatu anu yang tidak, nilai yang tidak diketahui. Okay, yang ini dia ada dua cara. Okay, maknanya yang pertama, kalau kamu dah faham tentang sifil, kamu nampak ni benda ni sama kan? 5 dia akan patah balik dengan boleh. Ingat tadi? Tips sifil apa yang dia akan patah balik dengan diri dia? Maknanya sini satu kan? Okay, kemudian apa jadi kosong kat sini? Darab apa? Okay, sifar. Okay, kemudian yang ni pula, macam mana nak dapat dia ni? Okay, 5 darab sifar juga. Jadi jawapan dia 100. Ataupun cara yang kedua, sikit padam balik. Kita guna teknik buih. Okay, teknik buih ni dia boleh aplikasi sampai dah jam 6 nanti. Okay, dan dia tak berubah pun teknik ni sama je. Cuma nilai nombor je lah yang akan bertukar. Okay, dia ada 3 kotak. 3 kotak lah, 3 bulatan. Cuma yang kat sini kamu kena ingat lah, sini bahagi, sini darab. Okay, ini dia punya formula dia, kat sini yang akan berubah. Okay, saya suka bagi tahu dekat kamu dalam kelas. Saya suka gunakan ini adalah anu B. Kenapa B? Sebab, kenapa saya guna abjad B? Sebab dia adalah tempat nilai nombor yang kedua yang tak ada. Jadi saya anggap B tu adalah nilai nombor yang kedua yang tak ada. Kalau ini yang tempat kosong, saya guna A. Okay, tak kisahlah, tak nak bubuh B pun boleh, nak bubuh P pun boleh, Q pun boleh. Okay, cuma saya letak mudah B. Sebab kita tahu bila B, okay yang kedua. Bila A yang pertama. Okay, so tengok 5 darab tempat kosong. Saya letak B tau, anu B. Okay, ataupun biar nak biar kosong pun tak ada masalah. Okay, 5 darab B. Okay, kamu tengok sini, ni darab. Bila dekat sini hubungan dia adalah darab, kita akan tengok kat sini. Jadi kita akan letak 5 tu dekat sini. Okay, ni Pak SU dah terror ni benda ni sebab saya dah ajar dah kan. Okay, 5 darab B kat sini saya letak dan jawapannya tak ada tempat lain lah. Memang kat situ lah, dia tak boleh pergi mana-mana dah. Okay, so cara nak jawab dia macam mana? Untuk kawasan ni, kamu akan nampak 500 bahagi 5. Jadi B tadi sama dengan 500 dibahagikan dengan 5. Bahagi macam ni. Nak guna per pun boleh, tapi itulah takut lagi kamu tak faham nanti. Sebab lagi kalau kamu dah hafal sifil tak masalah, tapi nanti dululah saya ajar cara ni dulu. Okay, kemudian bahagi pula macam biasa. Bahagi belum masuk lagi lah sebenarnya, cuma saya letak dululah. Okay, tapi saya rasa baik kamu guna kaedah yang tadi lah, yang mula-mula tu. Okay, nombor 1 ke
nombor 2 yang senang kaedah? Nombor 1 ke nombor 2? Tunjuk tangan, nombor 1 ke nombor 2? Yang tadi ke yang ini? Sebab nanti dalam cuba ini ni kamu nak kena jawab ni. Untuk soalan H, kemudian J, nampak ni dalam muka surat 62 kan? Ni H, J dengan I ni. Okay? So, saya bagi lagi satu contoh. Kalau misal kata anu dia A, maksudnya kotak dia kat sini. Ini yang kosong. Ni ada nombor, dia ada nombor. Okay. Okay, tempat kosong darab dengan uh, 705. Okay, so jawapan dia, okay, contoh. Tadi kosong dekat sini, anu dekat sebelah sini iaitu anu B kat sini. Yang mula-mula iaitu cikgu letak sebagai anu A. Kenapa A? Sebab nilai nombor yang pertama yang tak ada. Okay, so yang ini boleh guna juga guna kaedah teknik buih tu. Tapi kalau tak faham lagi kaedah teknik buih tu, kita guna kaedah macam tadilah. Maksudnya, okay, kamu tengok sini. Ni 705, kamu cari nombor yang sama. Okay, ni sama kan? Bila sama, kamu tahu apa darab dengan dia, dia akan hasil. Dia akan patah balik nombor yang sama. 1, betul? Okay, kemudian kamu nampak ni, tambahan kat sini. So, macam mana ada tambahan sifar kat sini? So, apa darab dia jadi ni kat sini? Mestilah sifar. Okay, faham? Kalau kita uji balik, kamu tengok kita uji balik. Okay, contoh yang ni kita tak tahulah. 705 darab 1, 705. Kemudian 705 darab sifar, akan jadi 7,050. 7,050. Kita tambah sifar kat belakang lah. Sama kan jawapan dia kan? Okay, bila sama maknanya kita punya jawapan betul lah. Okay, kalau guna kaedah teknik kuih tu, cikgu ajar juga. Tak ada yang faham kan? Okay, cikgu buat bulatan. Sama, bulatan dia macam tadi juga. Anak panah dia mesti macam tu. Dan sini mesti simbol bahagi dulu baru darab. Okay, bila cikgu kata sini yang kita nak cari iaitu A. Tengok hubungan dia. A darab 705. So darab kat sini. Mesti A tu kat sini. Bukan dekat sini. Okay. So A darab 705. Sini mestilah dia punya jawapan dia. Jadi kamu tutup. Ambil apa-apa tangan ke buku ke kamu tutup ni. Kamu nampak 7,050 bahagi dengan bahagi dengan 705. Okay, so kamu tengok ni, ni sama dengan ni. Bila sama dengan ni, kita letak 1 dekat atas ni. Okay, 705. So, ni habis, tak ada baki lah. Letak sini kosong. Okay, pun sama. Okay, tak sifar lah, nanti kamu ambil lah. Okay. So jawapan dia adalah 10. Samalah tadi jawapan dia 10. Jadi pilihlah cara yang mana kamu rasa mudah. Okey? Boleh faham tak? Okey, saya rasa yang itu je dulu. Kalau macam soalan muka surat 62 ni untuk soalan J, kamu tengok ni. Kamu kena faham, dia terbalik je ni. Jawapan dia letak sebelah sini. Kemudian apa tu? Dia tanya apa nombor yang kamu kena letak kat situ, okey? Kamu pusing je. Okey. Masa dah habis ni patutnya. Okey, buka mic kejap semua. Okey, faham tak setakat ni? Saya faham.
Dia ada dua, satu lagi, dua cuba ini buku teks. Ini buat dalam buku teks, yang ini buat terus dalam buku. Boleh on camera tak? Boleh. Semua yang berada tiga sahaja untuk gambar. Memang tak dengar cikgu tak cakap ni. Sorry.